A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi insya-Allah di muka surat yang ke-226, insya-Allah 226. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita semua insya-Allah sedikit insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita dengan cahayanya, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kita dalam segala urusan kita, insya-Allah. Minta maaf sekejap nak betulkan cahaya, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 226 di ayat yang ke-38 sehingga ayat yang ke-45, insya-Allah. Ayat 38 sehingga ayat yang ke-45 daripada surah Hud. Jadi hari ini kita akan tengok masih lagi kita sedang menceritakan tentang kisah Nabi Yunus diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di penghujung kisah Nabi Yunus. Apa yang berlaku kepada umat Nabi Yunus di mana mereka telah, sebagaimana kita telah baca sebelum daripada ini, mereka telah mempermain-mainkan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menolak setelah daripada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh dengan begitu panjang, dengan begitu lama, 950 tahun. Tetapi apa yang berlaku ialah mereka ini. Jadi kita telah baca dalam muka surat sebelum daripada ini, iaitu muka surat 225, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan selepas daripada ni maka kamu sekarang ni jangan minta lagi kepada aku, jangan sedih atas apa yang telah berlaku, kerana sedikitnya orang-orang yang beriman kepada kamu, wahai Nuh. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan baca ayat yang ke-38, insya-Allah. Ayat yang ke-38 ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, insya-Allah kita akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minhu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Sadaqallahul azim. Kita baca tengok ayat ni kan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa yasna'ul fulka. Nabi Nuh pun mulalah sebagaimana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada yang kita baca muka surat 225 sebelum daripada ni. Dia pun Nabi Nuh pun mulalah yasna'ul fulka. Membuat kapal tadi ni. Jadi dalam perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini, ayat 38 ni, kita tengok bahawa Allah Taala sebut menggunakan, kalau dalam bahasa Arabnya dia ada fi'il madhi, dia ada fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu maknanya menunjukkan apa yang telah berlaku. Kalau ikutnya apa yang telah berlaku, apa yang berlaku pada Nabi Nuh ni telah berlaku, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, telah berlaku. Tapi Allah Taala menggunakan ini menurut kata sebagaimana kata tafsir kata. Jadi saya sebutkan di sini, iaitu kalau ikutnya telah berlaku, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan yasna'u fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni artinya perkara yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Jadi seolah-olahnya Allah Taala nak gambarkan bahawa perkara ini sedang berlaku di depan mata. Jadi sebab itulah digunakan perkataan menggunakan fi'il mudhari'. Seolah-olahnya Nabi Nuh sekarang ni sedang membuat kapal tersebut. Wa yasna'ul fulka. Kemudian wa kullama, apa yang berlaku? Setiap kali kullama marra alaihi mala'un, setiap kali Nabi Nuh ni bekerja, Nabi Nuh bagaimana membuat, siapa yang membuat itu, semua itu adalah sebagaimana tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang pentingnya ialah Nabi Nuh tu membuat tu. Siapa yang bersama-sama dengan dia, wallahu alam. Wa kullama marra alaihi mala'un, setiap kali malak ni, golongan al-malak tadi lah kan, malak yang kita sebut sebelum daripada ni, mereka ni tengok Nabi Nuh ni bekerja, mereka kata apa? Mereka macam mana? Sakhiru minhu. Sakhiru, mereka mempermain-mainkan, mengejek-ngejek. Sebab apa mengejek-ngejek? Setengah ulama kata sebab Nabi Nuh ni buat kapal ni di tengah-tengah darat, di atas darat kan, jauh daripada laut kalau nak guna. Ataupun ada yang kata, apa kau buat ni? Sebab pada masa tu ada setengah ulama kata tak pernah lagi ada orang menggunakan kapal.
nak kayu macam mana ni, apa nak buat ni? Macam itulah. Ada yang kata ini tengah-tengah darat, ada yang kata apa kau ni buat apa, bahan apa, benda apa, binaan apa yang kau buat yang pelik ni kan. Jadi sakhiru minhu qala in, lalu Nabi Nuh pun berkata pada masa tu, qala in taskharu minna, kalau kamu mempermain-mainkan, kamu mengejek-ngejek kami, minna di sini dikatakan nak menggunakan perkataan minna. Kalau sebelum daripada ni seorang, minna ni maknanya ramai. Minna tu maknanya, jadi seolah-olah saya digambarkan kat sini bahawa yang bersama-sama dengan Nabi Nuh sekarang ni, yang sedang membuat kapal ni ialah bersama-sama. Sebab itulah setengah ulama kata ialah bersama-sama Nabi Nuh dan juga orang-orang yang beriman bersama-sama dengan Nabi Nuh yang membuat kapal ni. Jadi taskharu minna, mempermainkan kami, fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kami, kalau ikut terjemahan, kami akan memperolok-olokkan kamu sebagaimana kamu memperolokkan kami. Jadi dalam ayat ni seolah-olahnya kita ni dibenarkan kalau orang memperolok-olokkan kita, kalau kita ni menceritakan tentang Islam, kita buat satu benda yang Islami, kemudian orang memperolok-olokkan kita, seolah-olahnya kita ni boleh memperolokkan orang tu kan. Tapi ulama kata bukan maksud dia macam tu. Maksudnya ialah, maknanya ialah mereka ni, Nabi Nuh ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah nanti jadikanlah orang-orang yang memperolok itu akan mendapatkan balasannya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maksud kalau kamu memperolokkan kami, nanti kami akan memperolokkan kamu juga. Tak, maksudnya ialah kita kata mereka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, maknanya seolahnya mereka berdoa, ya Allah, mereka memperolokkan kami, nanti jadikanlah balasan atas perolokan mereka itu, nanti kena kepada mereka. Ayat 39, kita tengok ayat 39. Allah Subhanahu Wa Taala kata, fasawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim. Nanti Allah SWT menceritakan Nabi Nuh ni pun berkata kepada mereka. Apa kata dia? Fasawfa ta'lamun, nanti kamu akan tahulah nanti. Man ya'tihi azabun yukhzihi, siapakah yang akan didatangi dengan azab yang akan yukhzihi, yang akan menghinakan dia. Maksud menghinakan dia tu azab, iaitu azab ni lah, azab tenggelam nanti, azab ni. Nanti tu kan, nanti kamu tahu nanti siapa yang kena azab. Dan juga wa yahillu maknanya wa nazal, yanzil, maknanya akan turun, akan terkena, alaihi azabun muqim, ke atasnya azab yang mukim. Azab mukim maknanya azab yang daim, azab sentiasa berterusan, iaitu azab di akhirat. Jadi maknanya nanti kamu tahulah nanti. Maksud ayat ni, nanti kamu tahulah nanti siapa yang akan kena azab. Atas dunia ni pun kena, dan di hari akhirat pun nanti ia akan kena. Nanti kamu takkan tahulah siapa kalau kamu ni tidak beriman. Seterusnya ayat yang ke-40. Ayat 40, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, hatta, sehinggalah iza jaa amruna, sehinggalah tibalah masanya. Hatta di sini maknanya Nabi Nuh ni dipanggil ghayah lis-sunai tadi tu. Nabi Nuh tadi buat kapal. Dia buat kapal, berterusan tu sehinggalah stop, berhenti buat kapal tu bila? Iza jaa amruna, apabila telah datang urusan kami. Maksud urusan kami, maksudnya ialah apabila datang azab daripada kami. Bermulalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dulu mereka minta sangat, sekarang yang datang ni. Jadi hatta iza jaa amruna, apabila datanglah azab daripada kami, maka wafarat tanur. Fara ni membuak-buak, kita kata kan. Kalau macam air tu, air keluar membuak-buak. At-tanur tu ialah tempat, makna dia adalah tempat bakar roti tu. Makna asal tempat bakar roti. Kalau kita kata, kalau tempat kita ni, kalau kita makan roti nan di restoran kita makan roti nan kan, dia akan buat roti tu dalam tempayan tu kan, dalam tempayan tu. Makna tempayan tu lah maknanya. Kalau ikutnya tempayan tu tempat bakar roti, tempat yang paling kering lah. Tapi tiba-tiba daripada tempat tu tiba-tiba keluar air. Itu dikatakan oleh setengah ulama tafsir, dia kata itu tanda bila air tu membuak-buak keluar daripada tempat tu, tempat bakar roti tu, maka itu menandakan bahawa apa? Sekarang ni dah nak bermulanya kedatangan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala dah janji, tapi isyarat di situ kan kepada Nabi Nuh. Jadi bila Nabi Nuh wafarat tanur, walaupun macam tu ada banyak sebenarnya tafsiran at-tanur ni di dalam di dalam kalangan ulama tafsir.
Sehingga dikatakan ada 8 pendapat apakah maksud tanur ni. Ada yang kata nama tempat di satu tempat lah, di mana dah, di India, di mana wallahu a'lam bisawab itu semua adalah pandangan-pandangan lah kan. Tapi makna yang direct daripada sini wafara, makna membuat-buat at-tanur, iaitu daripada tempat bakar roti tu. Kul nahmil fiha, lalu Allah Ta'ala pun berkata kepada Nabi Nuh, bawalah, letakkanlah, ihmil fiha. Ihmil tu makna masukkan, letakkan, fiha, di dalam kapal tadi tu. Waman min kullin zaujain isnaini, daripada setiap benda dua, zaujain ni dua. Maksudnya ialah dia ambil binatang dua, zaujain isnaini, satu jantan satu betina, satu jantan satu betina. Jadi dikatakan oleh ulama tafsir, dia kata maknanya binatang-binatang bila air naik, binatang-binatang pun terkumpul di satu tempat. Jadi daripada situlah, sebab kalau ikut, takkanlah Nabi Nuh kalau ikutlah kata ulama tafsir ni, dia kata takkanlah Nabi Nuh nak kejar semua dalam lautan tu. Tapi bila air dah naik, maka binatang tu berkumpul, maka Nabi Nuh ambil dua kan. Jadi tak ambil semua kan, tak ambil semua binatang. Mana kan kalau ambil semua binatang, mana tak muat kapal, contohlah kan, nak katakan. Jadi dia ambil dua-dua sebagai untuk pengekalan. Jadi kalau kita kesianlah binatang-binatang, tapi memang itulah Allah Subhanahu Wa Taala dah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala macam tu, maka dia ambil dua-dua daripada setiap satu jenis tu. Kemudian wa ahlak tu maknanya, dan diambil juga ahli kamu. Wahai Nuh, maknanya kumpulkanlah semua benda dua. Kemudian dia ambil juga ahli kamu. Ahli kamu maknanya ialah family kamu. Jadi family kamu ni kecuali isteri dia yang tidak mahu beriman. Jadi Nabi Nuh ni dia katakan bahawa dia mempunyai beberapa orang isteri. Jadi ada isteri yang beriman, ada isteri yang tak beriman. Jadi dia ambil isteri yang beriman tu masuk dalam tu. Isteri yang tak beriman tak diajak masuk dalam kapal tu kan. Dan tak nak pun. Dan anak dia katakan ada 4 orang, iaitu anak dia iaitu Sam, Ham, Yafith dan juga Kin'an. Jadi yang Kin'an tu tak nak beriman. Yang 3 lagi ni beriman. Jadi semua ambil tu ahlak yang beriman tu. Dan kemudian illa man sabaqa alaihil qaul, Allah Ta'ala kata, melainkan orang-orang yang memang Allah Ta'ala dah tetapkan bahawa dia ni tidak beriman. Kemudian waman aman, dan kemudian ambil lagi orang yang beriman. Jadi maknanya dalam ayat ni Allah SWT sebutkan apa yang Nabi Nuh ajak masuk di dalam kapalnya tu, iaitu yang pertamanya daripada semua jenis haiwan, iaitu dua, dan kemudian keluarganya kecuali yang tak beriman, dan kemudian yang ketiga waman aman. Dan orang-orang yang beriman, iaitu dikatakan bilangan dia pada masa itu, ada yang kata 6 orang, ada yang kata 40 orang, ada yang kata 80 orang. Wallahu a'lam bisawab. Kata Ibn Abbas ialah 80 orang. Wallahu a'lam. Tapi maksudnya ialah sangat sedikit ni. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, Allah Taala kata. Dan tidak adalah beriman bersama dengan dia melainkan sangat-sangat sedikit sini kan. Sedikit saja yang beriman. Jadi maknanya majoriti, ribu-ribu tu kata tak nak beriman. Jadi semua selepas tu maknanya mati tenggelam. Wa qala rkabu, lalu Nuh pun berkata, Nabi Nuh pun berkata, qala wa qala irkabu, naiklah kamu ke atas kapal tu, fiha, di dalam kapal itu, bismillahi majreha wa mursaha. Jadi dengan bacaan, dengan nama Allah, maknanya naik tu dengan nama Allah, bismillah. Kemudian majreha, ikutnya bacaannya ialah majra, asalnya majroha wa mursaha. Majra tu makna berjalan, maknanya berjalan kapal itu dan juga berhenti kapal itu, semua tu dengan nama Allah maknanya kan. Tapi dalam tajwid di sini nama dia imalah. Imalah ni maknanya ialah kita baca tu dengan bunyi lain sikit, majreha. Imalah ni maknanya condong. Kata setengah ulama, kenapa? Kerana bacaan di sini dibacakan begitu kerana apa? Kapal itu sedang bergoyang-goyang kan, condong sini itulah itu kata kesempurnaan kata kan. Sebab itulah bacaan sini dibaca dengan baca imalah. Jadi majreha kan. Kalau ikut orang ajar sekarang ni dia ajar mati, dia kata macam bahasa orang putih, re kan, bukan re tapi re. Re tu maknanya jarang-jarang gitu. Jadi bismillahi majreha wa mursaha. Semasa dia berjalan dengan nama Allah, naiklah, Nabi Nuh kata, ke atas kapal ini. Semasa dia berjalan, semasa dia stop nanti, semua tu dengan nama Allah, bismillah. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhan aku sangat ghafur dan juga sangat rahim, sangat mengampun dan juga sangat menyayangi, iaitu dia tidak membinasakan kita semua yang berada di dalam kapal ni. Seterusnya
Seterusnya ialah ayat yang ke-42. Ayat 42, Allah SWT kata, wahiyya tajri bihim fi maujin. Jadi kapal itu pun berlayalah. Tajri bihim, bersama-sama dengan mereka yang berada dalam kapal tu, fi maujin kal jibal. Maknanya, pada masa tu maknanya bukannya air itu tenang, tapi bergelombang yang sangat besar. Maknanya kan. Jadi sebab itulah kita kata tadi kan, dia tu maknanya terheret-heret macam tu. Maknanya pada masa tu banjir yang sangat-sangat dahsyat kan. Sebab apa? Sebab semua tu keluar air kan. Air daripada bumi, air daripada atas, hujan, tak berhenti-henti hujan. Jadi pada masa tu tak ada yang tak tenggelam. Sehingga bukit-bukit yang tinggi pun semua tenggelam pada masa tu kan. Jadi Allah SWT kata, wahiyya tajri. Kapal itu pun berlayar bihim, dengan mereka itu, fi maujin kal jibal. Bahkan seperti kita kata, apa ni dia kata sini, maujin tu gelombangnya, ombaknya tu seperti bukit. Kita pun tak boleh bayangkan mungkin bukit, tapi bila kita masuk ke laut sekarang ni kan, laut yang besar, gelora yang besar, kita akan nampak kan, boleh tengok dalam YouTube dan sebagainya kan, macam mana gelombang ni bila dia sangat besar, sangat-sangat dahsyat seperti bukit. Wanada Nuh ibnahu. Di sini bacaan dia wanada Nuh ibnahu. Gitu kan. Jadi lalu pada masa tu Nabi Nuh ni dia melihat anak dia. Jadi dia pun nada ni memanggil, maknanya kan memanggil Nuh ibnahu. Ibnahu yang dia katakan jadi Kin'an tadi tu. Ada yang kata nama dia ialah Yam, nama dia Yam. Kali ada Yam, Sem, Hem, Yafis. Ada yang kata nama dia Kin'an. Itu khilaf ulama. Jadi Nabi pada masa tu Nabi Nuh ni melihat anak dia. Jadi dia pun panggil. Kana wa kana, Allah Taala sebut fi ma'zilin. Pada masa tu dia ni terasing daripada kapal tu. Maknanya dia tak naik kapal lah. Maknanya kan fi ma'zilin. Azal tu maknanya ialah orang yang melarikan diri, duduk tercorok sana kan. Tercorok, itu panggil ma'zil. Jadi orang yang tercorok lah, makna jauh mana. Tak nak ikut tak naik kapal tu. Jadi Allah SWT kata wa kana fi ma'zilin. Dia ni berada tak ikut bersama-sama dalam kapal tu. Ya bunayyar kam ma'ana. Nabi Nuh pun berkata kepada dia, wahai anakku, tengok kan panggilan sayang dia. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naik ke atas kami. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu ikut jadi orang kafir. Jangan kamu jadi orang kafir. Kamu nak bersama-sama dengan orang kafir. Jom, maknanya naik ni maknanya dah beriman. Nah, maksudnya kan beriman dan boleh naik kapal. Kalau tak beriman, Nabi Nuh tak ajak. Sebab Allah SWT arah tadi kan, man aman ahlaka, dan juga man aman. Kemudian apa kata anak dia? Kata anak dia dalam ayat 43 ni kita tengok kan. Dia kata qala. Anak tu bercakap lagi sambil berenang tu, sambil sebab pada masa tu banjir tu tak habis lagi, masih ada lagi bukit-bukit yang nampak kan. Jadi anak dia tetap juga nampak, dan maknanya degil lah anak dia. Dia tak nak juga beriman walaupun ayah dia ajak. Dia kata qala sa'awi ila jabalin. Dia kata aku akan pergi menyelamatkan diri aku tu fi jabalin tu, di atas bukit, ila jabalin, aku akan pergi kepada bukit tu. Dia kata ya'simuni minal ma', yang akan dapat memelihara aku daripada air ni. Tengokkan dengan sombongnya dia. Walaupun dalam keadaan macam tu, hujan turunnya, air banyaknya, tetap juga dia sombong tu kan. Dia tak nak beriman juga. Jadi dia kata qala la, kata Nabi Nuh pada anak dia tu, la asimal yaum min amrillah. Pada hari ini tak ada yang dapat menyelamatkan daripada siksaan Allah, daripada azab Allah. Amrillah tu daripada urusan Allah, maksudnya daripada azab Allah. Pada hari ini tak ada orang boleh selamat. Illa man rahim, kecuali orang yang Allah Ta'ala sayang. Maksud Allah Ta'ala, orang-orang yang Allah Ta'ala sayang ni maknanya orang-orang yang beriman. Jadi kita ni, bila kita ni beriman, kita rasa bahawa sebenarnya Allah Ta'ala sayang pada kita. Allah Ta'ala pilih kita kan. Kalau tak Allah Ta'ala tak pilih kita, tak tahulah kita nak jadi apa kan. Jadi agama apa kan. Jadi sesat, menyembah apa selain daripada Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala sayang pada kita. Jadi Nabi Nuh ni berkata kepada anak dia, pada hari ni tak ada orang selamat, melainkan orang yang Allah Ta'ala sayang pada dia. Kemudian wahala bainahumal mauju. Pada masa tu hala tu maknanya menghalang lah. Maknanya dengan bercakap-cakap tu tiba-tiba datang ombak yang besar. Al-mauju. Jadi tiba-tiba anak dia hilang macam tu kan. Fakana minal mughraqin. Maka jadilah anak itu tenggelam, hilang langsung, tak ada. Maknanya mati langsung lah, tenggelam. Mughraqin itu termasuk dalam orang-orang yang tenggelam lemas dalam air. Seterusnya ayat 44. Wakila, lalu sekarang ni stop lah kat sini kan. Stop kat sini. Habislah maknanya, habis cerita tu. Sekarang ni air pun Allah SWT pun berkata, wakila, dikatakan makna Allah Ta'ala lah kan, memerintahkan kepada bumi dan memerintahkan kepada langit.
Jadi kita tengok ke sini kan, makna semua benda ni berlaku kerana arahan Allah SWT. Kita tengok sini Allah SWT dalam ayat 44 ni kan, betapa mudahnya. Betapa mudahnya bagaimana Allah SWT bila nak mengarahkan satu benda, dia akan arah saja kan. Dia akan arah pada wakila ya ardu, wahai bumi. Jadi kata sini kata apa? Kata Allah SWT, bukan kata manusia, bukan kata Nabi Nuh. Nabi Nuh tak boleh mengarahkan bumi. Nabi Nuh tak boleh mengarahkan langit. Yang mengarahkan sini Allah SWT. Jadi wakila ya ardu ibla'i ma'ak. Ibla'i itu makna telanlah air kamu. Jadi kata ulama tafsir sini, Allah SWT sebutkan sini telan air kamu, bukan telan semua. Kalau sebut telan saja, mungkin dia akan telan semua sekali, pokok semua apa benda, semua dia akan telan, bumi ni akan telan. Tapi Allah SWT kata sini ibla'i, wahai bumi, telan air kamu saja yang kamu keluar sebelum daripada. Maknanya kita tak tahu kan berapa banyak ni dalam bumi ni air kan. Kalau Allah Ta'ala kata nak keluar kan, maknanya dia akan habislah maknanya kan. Tengok daripada mana air ni datang, daripada hujan, daripada bumi. Tengok kan, daripada mana datang, wallahu alam bisawab kan. Kita kata daripada hujan kan, daripada ni kan, tapi kita tak tahu, wallahu alam di bawah dalam bumi ni. Sebab apa? Kalau kita baca ayat ni, kita akan dapat rasakan bahawa sebenarnya bumi ni mempunyai banyak air yang mana kalau dia keluar kan, maka habislah, tenggelam semua manusia. Jadi Allah SWT berkata kepada bumi, ya ardu ibla'i ma'ak, telanlah air kamu yang kamu keluarkan tadi itu. Wa ya sama, dan juga wahai langit, aqli'i itu makna stop, maknanya berhenti. Amsiki maknanya stop. Apa? Stop hujan. Sebab tadi hujan, langit menurunkan. Kita tak tahu kan daripada mana kan. Memanglah ikut sains kata mesti ada awan daripada ni datang malah berpusing-pusing kan. Tapi macam mana boleh jadi? Dulu tak ada air banyak, kenapa jadi air banyak? Air datang daripada mana pula ni kan? Itu semua adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh buat apa yang dia nakkan sebagaimana. Jadi Allah Taala tunjukkan sini kan, kita yang baru berlaku ni flood dengan banjir dan sebagainya kan, memanglah yang kita kena sedar kan, maknanya bila datang benda-benda macam ni adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala dia berkuasa, dia nak buat apa saja. Dia nak hujankan Amerika ke, dia nak hujankan Filipina ke, dia nak taufankan sana, nak taufankan sini ke, dia nak hujankan Bangladesh ke, kita tak tahu, wallahu alam kan. Allah Ta'ala boleh buat benda semua kan. Sebab apa? Itu semua berada di dalam kekuasaannya. Jadi Allah Ta'ala sebut sini aqli'i wa ghidal ma', dan pada masa itu air pun menjadi kurang. Tengok, dikurangilah air. Makna penentuan kan, yang menentukan air banyak dan sikit itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wa ghidal ma' wa qudiyal amr, makna stop lah. Semua maknanya waqudiyal amru, maknanya selesailah apa ni, pembinasaan. Binasalah makna dah sudah selesai sekarang dah. Sebab mereka ni menentang Nabi Nuh, maka semua tu waqudiyal am wastawat alal judi. Lalu kapal Nabi Nuh tadi pun istawat ni makna berlabuh. Berlabuh di atas judi. Jadi berapa lamakah yang dikatakan banjir besar ni Nabi Nuh ni, dikatakan oleh setengah ulama ialah 40 hari. 40 hari. Kemudian kapal tersebut pun berlabuhlah di atas bukit, bukan berlabuh di bawah, berlabuh di atas bukit. Jadi Allah tetapkan macam tu. Sebab apa? Banyaklah sebab kan, hikmah dia kan. Kalau di bawah ni mungkin lumpur banyak dan sebagainya. Sebagaimana kita tengok kan, bila banjir kan tengok banyaklah lumpur kadang-kadang. Apatah lagi kalau banjir besar. Jadi di atas bukit ni biasanya tak adalah lumpur-lumpur tu. Jadi duduk di atas bukit tu, di atas, dia kata di atas bukit judi. Di manakah judi ni? Ada setengah ulama kata di Turki, ada setengah ulama kata di utara Iraq, wallahu alam bisawab, kita pun tak tahu kan. Tapi di atas judi itu, di atas bukit judi itu, dan dikatakan dia berlabuh tu, duduk di situ, tinggal di atas bukit judi itu Nabi Nuh bersama-sama dengan orang beriman tu selama lebih kurang 30 hari. Kemudian selepas daripada tu apa ni, wakila bu'dan lil qaumiz zalimin, lalu dikatakan bu'dan makna halakan, maknanya kecelakaan lah, kebinasaan lah, lil qaumiz zalimin, ke atas orang-orang yang zalim. Maksud sini ialah orang-orang yang kafir, orang tak nak beriman. Jadi orang tak beriman tak ada dah, selesai semua dah. Wanada Nuh rabbah, pada masa itu setelah daripada mendarat ni pun, setelah daripada selesai semua ni, lalu Nabi Nuh pun berkatalah menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata, wanada Nuh rabbahu, Nuh berdoa, menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala rabbi inna bni min ahlik. Tengokkan, selepas daripada berlabuh tu, Nabi Nuh ni masih ingat lagi, sayang dia kepada anak dia. Inna bni min ahli, dia kata inna bni min ahli, dia kata
sesungguhnya anakku adalah daripada keluargaku. Keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janji engkau ya Allah adalah benar. Apa janji benar ni? Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah sebaik-baik yang menetapkan hukuman. Jadi apakah sebenarnya ayat ni, ayat 45 ini insya-Allah kan akan bersambung dengan ayat 46 di muka surat yang ke-227. Insya-Allah akan datang insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama insya-Allah untuk menyambung cerita kita ni kan. Ayat 45 ni dengan ayat 46 insya-Allah. Apabila Nabi Nuh ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah, ya Allah, anakku ni, dia ni anak aku, kau jadilah dia ni daripada ahliku, daripada familyku. Apa maksud semua ni akan kita lebih jelas lagi insya-Allah dalam ayat yang ke-46. Cuma untuk makluman insya-Allah kan, esok hari Ahad, jadi kita terpaksa tangguhkan hari Ahad ni kepada hari Isnin ya. Jadi kita tidak ada sesi esok di hari Ahad, kita akan ada di hari Isnin. Jadi setiap hari Ahad kita terpaksa tangguhkan ya. Tak ada sesi tadabbur kita ada sesi yang lebih awal, iaitu pukul lebih kurang pukul 5.40 insya-Allah. Pukul 5.40 kita ada sesi hadis Riyadhus Salihin pada setiap subuh insya-Allah. Setiap lepas subuh waktu Brunei. Lebih awal sikit maknanya sebelum subuh lah bagi orang yang berada di Malaysia. Wallahu a'lam bisawab. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk follow, untuk like dan juga untuk beri komen insya-Allah dalam untuk sesi kita ni. Dan sesi kita juga ni insya-Allah boleh dilihat dalam Facebook, dalam YouTube juga insya-Allah, dalam YouTube saya insya-Allah. Setakat itu saja aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.